Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada para panelis dan juga sidang penonton sekalian yang sudi menghadiri sesi forum kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan tahniah kepada semua penonton yang mengikuti program ini, terutamanya para wanita yang sibuk dengan urusan rumah tangga tetapi meluangkan masa untuk bersama-sama menambah ilmu pengetahuan pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, program ini dianjurkan oleh Unit Bestari Hospital Universiti Sains Malaysia, Kampus Kesihatan Kubang Kerian, Kelantan dengan kerjasama Sulam dan juga MedSoc USM. Sebelum memulakan sesi kita, ingin saya ingatkan kepada para penonton, anda adalah dialu-alukan untuk mengajukan sebarang soalan pada ruangan chat dan soalan-soalan ini akan dijawab oleh doktor-doktor pakar yang turut serta hadir pada sesi kita ini. Baik, saya Ruzaini Abdullah selaku moderator anda bagi forum kita yang bertajuk Perangi Musuh Wanita. Jadi anda mungkin tertanya-tanya apakah musuh wanita yang disebutkan. Ia adalah sesuatu yang tidak lagi asing dalam komuniti kita, terutamanya dalam kalangan wanita, iaitu kanser payudara. Kami semua sebenarnya adalah pelajar-pelajar perubatan Universiti Sains Malaysia dan kami merasa amat bertuah kerana berpeluang untuk sebaris dengan doktor dan juga pakar perubatan untuk mewar-warkan kepada komuniti mengenai kanser payudara sempena bulan Oktober iaitu bulan kesedaran kanser payudara. Jadi bersama saya terdapat 3 panelis yang akan membincangkan isu ini. Perkenalkan panelis kita yang pertama, Saudari Shanim binti Rahmat, merupakan pelajar perubatan tahun 4 Universiti Sains Malaysia. Beliau berasal daripada Gulugu, Pulau Pinang. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih saudari moderator. Okay. Seterusnya, panelis kita yang kedua, Saudari Nur Atikah binti Muhammad Razi, merupakan pelajar perubatan tahun 5 Universiti Sains Malaysia, berasal daripada Seberang Perai juga Pulau Pinang. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Semoga semua penonton dan moderator juga sihat-sihat ya. Terima kasih. Dan panelis kita yang ketiga, Saudari Alia Najwa binti Ahmad Faris yang merupakan pelajar perubatan tahun 4 Universiti Sains Malaysia. Sihat saudari? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Dan beliau berasal daripada Kota Baharu, Kelantan. Baiklah, seusai sesi pengenalan ahli panel, saya pasti ramai antara kita yang sudah tidak sabar untuk mendengar perkongsian ilmu pada hari ini. Tanpa membuang masa lagi, ingin saya terus mengajukan soalan kepada panelis kita yang pertama. Baik, Saudari Shanim, berdasarkan statistik kanser secara umumnya di Malaysia, bilangan pesakit kanser adalah meningkat dalam tempoh 10 tahun dari 2007 ke 2016 dalam kalangan lelaki dan wanita, di mana insiden dalam kalangan wanita adalah lebih tinggi berbanding lelaki. Dan dalam kalangan wanita juga, kanser payudara pula merupakan penyakit yang mempunyai angka pesakit tertinggi, diikuti kanser kolorektal dan juga kanser cervix. Jadi, sudikah saudari untuk menceritakan serba sedikit kepada para penonton kita hari ini, apakah itu sebenarnya kanser payudara? Dipersilakan. Okey, terima kasih. Okey, apakah itu kanser payudara? Okey, kanser pada asalnya dari bahasa Latin, ia disebut sebagai kanser iaitu ketam. Seperti yang kita faham, ketam ni dia ada tangan-tangan yang banyak dan menjala, dan itulah asalnya perumpamaan disamakan kanser dengan ketam, dan dia diguna pakai menjadi istilah perubatan sehingga kini. Okey, kanser dia bermula daripada sel-sel yang mengalami pertumbuhan yang tidak terkawal. Sel-sel dalam badan kita sentiasa membahagi. Badan mempunyai berbagai mekanisme untuk menghalang sel-sel berkembang secara tidak normal. Jadi sel-sel ini dia akan dihapuskan dan tidak dibenarkan berkembang. Sel kanser dia bermula daripada berbagai jenis faktor dan dia menyebabkan sel-sel berkembang secara tidak normal dan tidak terkawal. Okey, berbalik kepada soalan sebentar tadi, berbalik kepada istilah kanser payudara, ia bermaksud kanser yang berasal dari sel-sel di payudara. Okey, tisu kanser yang terlibat berupaya merosakkan tisu payudara. Jadi bila ketumbuhan kanser membesar, ia menyebabkan
payudara membengkak dan kulit menjadi pecah. Jadi kanser ni dia mempunyai keupayaan untuk merebak dari payudara ke bahagian tisu atau organ lain di dalam badan melalui proses yang dipanggil metastasis. Begitulah secara am. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Jadi kini kita sudah mendapat gambaran dan juga kefahaman apakah itu kanser, bagaimanakah ianya bermula. Sebagaimana yang diceritakan sebentar tadi, kanser payudara secara mudahnya difahami merupakan sel payudara yang berkembang secara tidak normal ataupun di luar kawalan kita kata disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang tertentu. Baik, beralih kepada panelis kita yang kedua, Saudari Nur Atikah. Soalan saya, mengapakah kesedaran tentang kanser payudara adalah penting dalam kalangan rakyat Malaysia? Silakan saudari. Baiklah, terima kasih saudari moderator atas soalan yang cukup menarik dan sangat penting. Kerana apa? Kerana apabila kita membicarakan mengenai kesedaran, kepentingan, ianya adalah sesuatu yang sangat subjektif, maksudnya sukar untuk diukur. Jadi, saya percaya bahawa program-program sebegini yang dianjurkan oleh pihak Lestari dengan kerjasama Sulam dan juga Maksud USM ini mampu untuk meningkatkan tahap kesedaran masyarakat terhadap kanser payudara. Baiklah, suka untuk saya mulakan bahawa kanser payudara ini kita tahu ia sangat sinonim dengan wanita. Dan wanita ini ataupun ibu lah, kita panggil ibu ataupun isteri, mereka ni diibaratkan seperti tulang belakang lah bagi sesebuah keluarga. Jadi bayangkan kalau tulang belakang tersebut sakit, maka sudah pasti seluruh keluarga akan terkesan dengan keadaan tersebut. Dan dalam aspek ataupun perspektif perubatan pula, kesedaran kanser payudara ini sangat penting kerana apa? Kerana pada hari ini, insiden kanser payudara semakin meningkat. Dan ingin saya kongsikan ada satu statistik yang telah dikeluarkan oleh Malaysian Cancer Registry pada tahun 2012 hingga 2016 yang mana menunjukkan kanser payudara adalah yang paling tinggi berbanding kanser-kanser lain, termasuklah kanser pangkal rahim. Kalau anda masih ingat, suatu ketika dulu yang kita kata top 1 tu ialah kanser pangkal rahim lah. Tetapi hari ini eranya telah berubah. Kanser payudara mendapat tempat pertama sebagai kanser yang paling tinggi menjangkiti kaum wanita. Itu kalau di Malaysia. Baiklah, jadi sekarang saya nak bawa penonton sekalian, kita bergerak ke arah lebih jauh. Kita pandang secara global. Di dalam dunia ini dianggarkan bahawa nisbah pesakit kanser payudara adalah 1/8. Apa maksudnya? Maksudnya dalam 8 orang wanita itu, 1 orang akan dijangkiti kanser payudara. Bukankah itu sesuatu yang sangat menyimpangkan? Dan disebabkan kita lihat ada pola kenaikan kes payudara ini, maka di Malaysia telah membuat anggaran pada tahun 2025 nanti dianggarkan sebanyak 49% wanita di Malaysia akan dijangkiti kanser payudara. Hal ini juga amatlah membimbangkan kerana apa? Kerana jika kita bandingkan dengan negara-negara jiran yang lain, misalnya di Thailand, anggaran mereka hanyalah 19% sahaja. Kemudian di Singapura, hanya sebanyak 37% sahaja. Anda boleh katakan bahawa ini hanyalah anggaran semata-mata, tetapi kita Malaysia kita telah memandang ke hadapan dan kita amat risau dengan statistik yang ditunjukkan pada masa ini. Kerana itulah mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Dan suka untuk saya tutup jawapan kepada persoalan ini. Di Bestari sendiri kita juga adalah pusat untuk merawat pesakit kan, seperti yang kita tahu. Dan antara data yang telah diperoleh di Bestari USM ini, semenjak tahun 2018 hingga 2020, di Kelantan sendiri, lebih 50% orang, lebih 50% pesakit yang datang untuk mendapatkan rawatan di Bestari ini adalah berada pada tahap yang lewat ataupun tahap yang keempat. Jadi persoalannya, mengapa pesakit-pesakit ini hanya datang ke hospital ketika sudah lewat? Adakah kerana mereka takut untuk berjumpa dengan doktor? Ataupun kerana ada masalah logistik dan sebagainya? Ataupun kerana kurang kesedaran atau pengetahuan terhadap kanser payudara? Jadi itu
Itu jawapan yang saya dapat berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari. Jadi berdasarkan perkongsian saudari Atikah, kita dapat lihat bahawa kesedaran terhadap kanser payudara dalam kalangan masyarakat adalah begitu penting kerana kadar risiko untuk mendapat kanser payudara adalah agak tinggi, di mana nisbah pesakit dunia sebagaimana yang dikatakan adalah 1 dalam 8 orang. Dan anggaran terhadap wanita Malaysia yang bakal mengalami kanser payudara menjelang tahun 2025 pula adalah sebanyak 49%, di mana ianya boleh dikatakan berada pada angka yang begitu merunsingkan, ya. Kini kita beralih seterusnya pula kepada panelis kita yang ketiga, saudari Alia Najwa. Baik saudari, sebagaimana yang disebutkan pada awal-awal sesi perbincangan kita, kanser payudara adalah berkait rapat dengan beberapa faktor yang menjadikan seseorang itu berisiko untuk mendapat kanser ini. Jadi, bolehkah saudari untuk kongsikan kepada kami semua apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu boleh mendapat kanser payudara? Silakan saudari. Baiklah, terima kasih saudari moderator kita yang comel molek hari ini ya. Baiklah, berbalik kepada soalan yang diajukan oleh saudari moderator, sebagai seorang wanita dan juga ahli keluarga, amatlah penting untuk mereka mengetahui apakah itu sebenarnya faktor-faktor yang mendorong seseorang itu untuk mengidap penyakit kanser payudara, supaya mereka ini dapat tampil dengan keadaan yang segera ke klinik ataupun hospital berdekatan apabila mereka mempunyai faktor-faktor ini, supaya pihak doktor dapat melakukan pemeriksaan lanjutan dan juga sekiranya perlu mereka akan memberikan rawatan yang tepat. Namun, meskipun begitu, tidaklah semua yang mempunyai faktor ini akan mendapat kanser payudara. Begitu juga sebaliknya, iaitu tidak semua yang tidak mempunyai faktor ini tidak akan mendapatkan kanser payudara. Sebab itulah begitu penting ilmu tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang ini mendapat kanser payudara. Baiklah, sebuah kajian telah dijalankan yang menunjukkan bahawa terdapat beberapa faktor khusus yang menyebabkan seseorang itu lebih cenderung kepada kanser payudara. Saya boleh bahagikan faktor-faktor ini kepada dua bahagian. Yang pertama ialah faktor yang boleh diubah suai dan yang kedua ialah faktor yang tidak boleh diubah suai. Baiklah, saya akan jelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang tidak boleh diubah suai. Ada 6 kesemuanya. Pertama ialah umur, kedua jantina wanita, ketiga ialah riwayat keluarga, keempat faktor pendedahan kepada hormon estrogen itu sendiri, kelima riwayat penyakit payudara dan juga yang keenam ataupun yang terakhir ialah kepadatan payudara itu sendiri ataupun kita panggil breast density. Saya akan kupas satu persatu tentang faktor ini. Beralih kepada faktor yang pertama, iaitu faktor umur. Kajian menunjukkan bahawa apabila seseorang itu bertambah umurnya, maka risiko untuk mendapatkan kanser payudara ini juga bertambah. Menurut National Cancer Registry of Malaysia, bermula pada umur 25 tahun, seseorang itu akan meningkatlah risikonya untuk mendapatkan kanser payudara dan akan mencapai puncak pada umur sekitar 60 sehingga 64 tahun. Okey, faktor yang kedua pula ialah wanita. Kajian juga menunjukkan bahawa 99% mereka yang menghidap penyakit kanser payudara ini adalah terdiri daripada kalangan wanita dan hanya 1% sahaja terdiri daripada golongan lelaki. Sebab itulah dikatakan wanita ini sebenarnya lebih cenderung untuk mendapatkan kanser payudara ini. Seterusnya, faktor yang ketiga ialah riwayat keluarga. Mana-mana wanita yang mempunyai riwayat keluarga daripada sebelah ibu mereka mempunyai kanser payudara ataupun kanser ovary, mereka ini sebenarnya ada risiko yang lebih tinggi lah kita kata berbanding dengan wanita-wanita yang sebelah ibu mereka tu tidak ada pun yang ada kanser payudara ataupun kanser ovary ini. Terutamanya sekali apabila seseorang pesakit itu mempunyai riwayat keluarga mendapat kanser payudara pada umur yang sangat muda. Kerana hal ini dikhawatiri mereka itu mempunyai mutasi genetik, terutamanya jin BRCA1 dan juga BRCA2. Okey, seterusnya pula ialah faktor pendedahan terhadap estrogen. Kajian menunjukkan bahawa
seseorang itu apabila semakin lama mereka terdedah kepada hormon estrogen ini, maka semakin bertambahlah risiko mereka untuk mendapatkan kanser payudara. Dan hal ini dapat dilihat apabila seseorang itu dia mula-mula datang haid pada umur yang sangat awal, iaitu pada sebelum mencapai umur 12 tahun. Dan juga mereka berhenti haid ataupun kita panggil menopause pada umur yang lewat, iaitu melebihi 55 tahun. Jadi rata-rata wanita seluruh dunia ini mempunyai tempoh menopause pada umur 50 hingga 51 tahun. Jadi sekiranya wanita itu sudah pun berumur 55 tahun dan mereka masih belum mencapai menopause, sebenarnya mereka ini dalam kategori risiko tinggilah untuk mendapatkan kanser payudara. Jadi sekiranya mereka mengecaki ada sesuatu benda yang ada ketulan ataupun ada apa-apa yang tidak kenalah pada payudara mereka, maka mereka perlulah tampil dengan keadaan segera ke klinik ataupun hospital berdekatan untuk pihak doktor melakukan pemeriksaan lanjutan. Okey, seterusnya pula ialah riwayat penyakit payudara. Jadi, mana-mana pesakit yang pernah mempunyai sejarah kanser payudara, sebenarnya mereka ini mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapatkan lagi kanser payudara itu buat kali yang keseterusnya. Tidak kisahlah sama ada di bahagian payudara yang sama ataupun yang sebelah lagi satu. Begitu juga sekiranya seseorang itu pernah mempunyai sejarah ketulan yang bukan kanser, tetapi mereka dalam kategori hyperplasia. Sebenarnya mereka ini juga mempunyai risiko yang tinggilah orang kata untuk mendapatkan kanser payudara. Dan disebabkan itulah sekiranya mereka ini mengasyaki ada ketulan baru yang muncul di bahagian payudara mereka, mereka kena cepat-cepat pergi ke klinik dan juga hospital. Okey, faktor yang terakhir pula ialah kepadatan payudara. Kajian menunjukkan bahawa densiti tisu payudara yang mampat ataupun yang padat ini dia akan menyebabkan risiko untuk mendapatkan kanser payudara itu tinggi. Okey, menurut data yang dikeluarkan oleh satu research, sebenarnya terdapat peningkatan sebanyak 2 sehingga 4 kali ganda risiko dalam kalangan mereka yang mempunyai payudara yang padat berbanding dengan mereka yang mempunyai payudara yang kurang padat. Okey, jadi begitulah 6 faktor yang tidak boleh diubah suai yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk mendapatkan kanser payudara ini. Baik. Saudari, berdasarkan faktor-faktor yang dinyatakan tadi, jadi adakah wanita yang mempunyai faktor-faktor yang disebutkan adalah akan menghidap kanser ini di suatu masa nanti, atau kita kata faktor-faktor berikut adalah dikatakan absolute risk, memandangkan umur, jantina, riwayat keluarga dan sebagainya, kita kata faktor-faktor yang tidak boleh diubah. Jadi bagaimanakah wanita ingin menghadapi kenyataan jika dia adalah tergolong dalam golongan yang mempunyai risiko yang tinggi? Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih saudari moderator. Jadi sebenarnya kan inilah pengetahuan ataupun ilmu yang perlu ada pada kita semua. Walaupun risiko ini kita kata risiko yang kita tak boleh nak ubah kan, tapi kita tahu dan kita sedar, dan sekiranya kita ini ada ilmu ataupun kita sedar bahawa kita ini tergolong dalam kategori mereka yang risiko tinggi, kita mestilah lebih peka terhadap setiap perubahan yang berlaku kepada payudara kita. Dan sekiranya mereka mengesyaki terdapat sebarang perubahan ataupun timbulnya ketulan, maka janganlah teragak-agak lagi untuk ke fasiliti kesihatan yang berdekatan supaya pihak doktor dapat melakukan pemeriksaan dan juga pengesahan lanjutan bahawa sama ada ketulan tersebut adalah kanser ataupun bukan. Kerana ada sesetengah wanita itu kan, mereka sebenarnya dalam kategori yang memang orang kata risiko tinggi lah, dan memang ada ketulan yang muncul pada dia punya payudara itu, tapi disebabkan mungkinlah kurangnya kesedaran ataupun mereka kurangnya ilmu, maka mereka tidak tampil pada peringkat awal. Dan apabila peringkat itu sudah pun melanjut ataupun kita kata dah teruk lah kan, stage 3 ataupun stage 4, baru mereka hadirkan diri. Jadi di sini sebenarnya semakin lambat mereka hadir ke fasiliti kesihatan, sebenarnya semakin kurang rawatan yang boleh kita lakukan untuk membantu mereka itu. Okey, sebab itulah saya berharap dengan penerangan ataupun melalui seminar yang kita lakukan ini, komuniti kita akan mendapat lebih ilmu dan juga pengetahuan dan juga menjadi lebih cakna terhadap setiap perubahan yang berlaku pada payudara mereka ini. Baiklah, jika kita ingin lanjutkan sedikit perbincangan mengenai faktor-faktor ini, selain daripada faktor-faktor yang tidak boleh diubah, bagaimanakah pula dengan faktor-faktor yang boleh diubah?
Okey, baiklah. Tadi saya dah ceritakan tentang faktor-faktor yang tidak boleh diubah kan? Okey, sekarang saya teruskan pula dengan faktor-faktor yang boleh diubah. Yang pertama, kita ada faktor reproduktif. Jadi apa itu sebenarnya reproduktif? Ia sebenarnya berkaitan dengan kesuburan wanita dan juga perancangan kehamilan. Okey, mengikut kajian, wanita yang tidak pernah mengandung ataupun wanita yang mengandung anak pertamanya pada umur yang sudah lewat iaitu melebihi 30 tahun, mereka ini ada risiko untuk mendapatkan penyakit kanser payudara ini yang lebih tinggi berbanding dengan wanita-wanita yang lain. Okey, yang kedua pula ialah faktor penyesuaian susu badan. Sebenarnya Tuhan memang jadikan susu badan kita ni ataupun breastfeeding ini sebagai faktor protektif kepada kanser payudara. Kerana mengikut statistik yang telah dijalankan oleh para saintis dan juga para doktor, insiden kanser payudara ini lebih tinggi dalam kalangan wanita yang tidak melakukan penyesuaian susu badan berbanding dengan mereka yang memberi susu badan selepas melahirkan bayi. Okey, jadi begitulah serba sedikit, okey? Oh, agak menarik input ini ya. Wanita yang tidak mengandung ataupun tidak menyusu adalah dikatakan mempunyai risiko kanser payudara yang agak tinggi ya. Jadi, sudikah saudari untuk perincikan lagi penerangan terhadap faktor-faktor berikut dengan harapan info-info yang sebegini penting benar-benar sampai dan juga difahami sejelasnya kepada para penonton kita. Silakan. Okey, baiklah. Sebenarnya apabila seseorang itu dia mengandung ataupun dia menyusu badan lah kan, bila dia mengandung lah pertama sekali, terdapat dua hormon yang akan meningkat dalam badan iaitu hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Okey, jadi sebenarnya efek estrogen ini dia akan diseimbangkan dalam tempoh apabila mereka itu mengandung ataupun mereka itu menyusu badan. Begitu juga selalunya sebab kita sudah sedia maklum bahawa hormon estrogen yang tinggi dalam badan ini menyebabkan seseorang itu lebih cenderung untuk mengidap kanser payudara. Jadi, apabila seseorang itu menyusu badan, hormon progesteron yang dirembeskan oleh badan ibu itu sebenarnya dia akan melawan kesan ataupun melawan efek hormon estrogen itu menjadikan ia sebagai faktor protektif terhadap kanser payudara. Dan disebabkan itulah apabila wanita yang mengandung dan juga wanita yang menyusu badan, mereka ini kurang risikonya untuk mendapat kanser payudara ini. Baik saudari, selain daripada faktor kehamilan sebagaimana yang diterangkan, adakah lagi faktor-faktor risiko lain yang boleh diubah? Ya. Sebenarnya ada lagi beberapa faktor lain. Okey, yang pertama ialah faktor berkaitan dengan pengambilan hormon estrogen eksternal ataupun estrogen luar lah seperti pengambilan pil perancang keluarga dan juga terapi hormon gantian terutamanya bagi pesakit yang menopause sebab bila pesakit menopause ni dia dah tak ada hormon estrogen lah kan kita kata. Jadi disebabkan itulah mereka ini biasanya akan mengambil hormon estrogen eksternal ataupun estrogen luar ini. Meskipun begitu, kajian menunjukkan bahawa risikonya adalah sangat rendah dan seseorang itu mungkin akan dapat kanser payudara sekiranya pengambilan pil itu adalah dalam jangka masa yang lama iaitu sekitar 5 hingga 10 tahun. Jadi sekiranya wanita itu dia ambil dalam tempoh 2 tahun ataupun 3 tahun kemudian dia berhenti maka sememangnya mereka ini risiko rendah lah orang kata untuk mendapatkan kanser payudara itu. Okey, seterusnya kita juga ada gaya hidup. Ini sangat penting dalam apa-apa kanser pun sebenarnya ini sangat penting. Okey, seperti yang kita tahu, obesiti dan juga kurangnya aktiviti fizikal ini sebenarnya dia boleh dikaitkan dengan peningkatan risiko menghidapi kanser payudara ini. Selain daripada itu juga kita ada pengambilan alkohol. Jadi pengambilan alkohol ini sebenarnya terutamanya kepada wanita lah yang sudah menopause, sebenarnya ini menjadi risiko tambahan untuk menghidapi sebarang kanser, untuk menghidapi kanser payudara ini. Okey, walaupun saya cakap macam tu kan, sebenarnya gaya hidup yang tidak sihat ini seperti yang saya mention tadi, sebenarnya dia bukanlah sahaja faktor risiko kepada kanser payudara, malah apa-apa jenis kanser. Disebabkan itulah kita sememangnya disarankan untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat dan memastikan bahawa badan kita ini tidak cenderunglah kepada maksudnya tidak macam mengalami obesiti ke apa supaya kita ini tidak cenderung untuk mendapatkan apa-apa kanser.
Baik Ribuan, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Alia atas perkongsian yang begitu jelas ya dan bermanfaat untuk kita semua. Moga-moga ilmu yang dikongsikan dapat membantu kita semua bukan sahaja golongan wanita tetapi juga golongan lelaki memandangkan sebagaimana yang diterangkan, golongan lelaki juga adalah boleh untuk mendapat kanser payudara namun risikonya adalah lebih tinggi pada golongan wanita. Jadi sekarang saya ingin kembali kepada panelis kita yang pertama. Baik, saudari Shanim, kita telah pun membincangkan definisi kanser payudara serta faktor-faktor risikonya. Kini soalan saya, bagaimanakah pula dengan tanda-tandanya? Apakah tanda-tanda kanser payudara yang dapat dikenal pasti oleh pesakit? Silakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Okey, apakah tanda-tanda kanser payudara? Okey. Seperti yang kita tahu, penyakit kanser payudara ini merupakan penyakit yang sangat digurungi oleh semua wanita. Okay? Melalui pengalaman saya sebagai pelajar perubatan, saya pernah mengambil history atau riwayat pesakit-pesakit kanser payudara ni. Okay, mereka begitu tertekan ya bila mengetahui mereka menghidap penyakit kanser ini. Bagi pesakit-pesakit ini, ia adalah dugaan yang sangat berat yang tidak mampu mereka hadapi. Sebenarnya penyakit kanser payudara jika dikesan awal mampu dirawat dan wanita berpeluang menikmati hidup normal seperti wanita lain. Untuk itu, setiap wanita dia perlu tahu tanda awal penyakit agar langkah proaktif dapat dilakukan sebaik mungkin demi membendung penularan kanser di dalam badan. Okey, tanda-tanda yang paling lazim ialah ketulan. Namun begitu, ada juga tanda-tanda lain iaitu merasa sakit pada payudara, perubahan puting bermakna tenggelam ke dalam, and then perubahan saiz payudara menjadi tidak sama, kulit menjadi kemerahan atau tebal atau menggerutu, keluar cecair daripada puting dan ketulan di ketiak. Itu merupakan salah satu tanda-tanda kanser payudara lah. Baik saudari, soalan seterusnya boleh dikatakan soalan yang agak lazim dalam komuniti kita. Soalan yang berbunyi, jika saya ada ketulan di payudara, adakah saya dikira mempunyai kanser? Boleh saudari terangkan persoalan ini? Tidak semestinya ya, jika ada ketulan itu adalah kanser. Okay, terdapat juga ketulan yang bukan kanser, ia dipanggil ketulan benign. Oh, jadi bagaimana kita mahu pastikan ketulan itu bahaya ataupun tidak, dalam erti kata lain, kanser ataupun bukan kanser? Okay, kita kena faham bahawa ketulan kanser dia selalunya membesar dengan cepat. Contohnya jika kita merasa ada ketulan, mula-mula di dalam 2 cm. Dalam masa 2-3 bulan, saiz ketulan itu akan menjadi 2 kali ganda iaitu 4 cm contohnya. Ketulan kanser selalunya dia tidak sakit. Disebabkan itulah ramai yang tidak menyangka ianya berbahaya dan lambat mendapatkan perhatian. Ketulan yang melekat pada kulit atau payudara adalah tanda-tanda itu adalah kanser. Tambahan lagi, jika ketulan di payudara mempunyai tanda-tanda sambingan seperti perubahan pada kulit, and then bentuk payudara berubah, perubahan kepada puting dan ketulan baru di ketiak, kemungkinan besar itu adalah kanser. Oleh itu, amalah penting untuk seseorang wanita dia peka dengan perubahan pada payudara mereka. Jika di negara-negara barat, kempen yang biasa dijalankan untuk kesedaran kanser payudara ini ialah Know Your Breast. Iaitu mereka betul-betul mengenali tentang payudara mereka. Salah satu simptom kanser ialah pesakit mengalami kurang selera makan dan susut berat badan. Bagaimanapun, jika pesakit mengalami simptom ini, selalunya ia adalah pada tahap yang sudah lanjut. Okey, seterusnya, sekiranya pesakit mengenal pasti terdapat ketulan pada payudaranya dan ingin mendapatkan, kita kata, kepastian daripada pegawai perubatan. Jadi, apakah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh doktor terhadap pesakit ini bagi mengenal pasti ketulan yang ada pada pesakit tersebut? Silakan. Okey. Kaedah untuk memastikan kanser payudara, dia perlu melalui proses yang kita panggil triple assessment atau pemeriksaan 3 serangkai. Okey, pertama,
pemeriksaan klinikal di mana doktor akan mengambil riwayat yang lengkap dan pemeriksaan fizikal terhadap pesakit tersebut. Dan yang kedua ialah pemeriksaan pengimejan. Okay. Sama ada mammogram atau ultrasound payudara. Yang ketiga ialah pemeriksaan makmal, iaitu pengambilan tisu daripada ketulan. Pemeriksaan klinikal payudara ialah prosedur pertama yang kita lakukan. Doktor akan merekodkan riwayat pesakit dengan terperinci dengan mengambil kira risiko-risiko yang ada pada pesakit dan simptom-simptom yang cenderung ke arah kanser. Fokus utama pemeriksaan klinikal pula adalah untuk mengesan sebarang perubahan tidak normal pada payudara dan mengesan kehadiran ketulan di kawasan payudara termasuklah di bawah ketiak. Pemeriksaan teliti perlu dilakukan di bawah ketiak di mana nodus limpa yang terlibat mampu memberikan gambaran peringkat kanser seseorang pesakit itu. Okey, selain daripada itu, pemeriksaan di bahagian puting juga dilakukan bagi mengesan pengeluaran cecair seperti darah. Yang kedua ialah pemeriksaan pengimejan. Okey. Mammogram adalah teknik pengimejan yang terhasil daripada sinar X. Dalam prosedur ini, payudara pesakit akan diletakkan di antara dua plat pada mesin mamografi. Tisu akan diimbas dan imej diambil daripada dua sudut untuk mengesan ketidaknormalan pada payudara secara menyeluruh. Mamogram dapat mengesan sebarang ketidaknormalan walaupun ia sangat kecil atau hanya berbentuk titik-titik kalsium. Sebab itulah mamogram berupaya mengesan kanser payudara pada peringkat awal. Walau bagaimanapun, mamogram tidak sesuai untuk dilakukan di atas payudara yang padat. Jadi ia tidak sesuai untuk wanita muda yang belum berumur 40 tahun. Oh, jadi bagaimana dengan wanita muda yang belum berumur 40 tahun? Jika bukan mamogram, apakah cara pengimejan yang sesuai untuk mereka? Untuk wanita yang payudara yang tumpat atau padat atau wanita yang masih belum berumur 40 tahun, teknik imbasan sonografi atau ultrasound adalah lebih sesuai. Berbeza dengan mamogram, ia menggunakan imbasan ultrabunyi. Seperti mamogram, imej yang dihasilkan mempunyai tahap sensitiviti yang tinggi untuk mengesan ketulan dan tisu yang tidak normal pada payudara. Ada juga pesakit yang menjalani kombinasi prosedur mamogram dan ultrasound untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat. Semua imej ini dia akan diperiksa oleh pakar radiologi. Baiklah, seterusnya saya akan sambung dengan kaedah yang ketiga yang saya sebut sebentar tadi, iaitu pengambilan sampel tisu. Okey. Pengambilan sampel tisu biopsi hanya dilakukan terhadap pesakit yang jika keputusan daripada mamogram atau ultrasound mendapati terdapatnya ketumbuhan tisu tidak normal. Pemeriksaan makmal ini bertujuan untuk mengesan ketumbuhan yang dikesan itu benar-benar tisu kanser. Pakar patologi dia akan melakukan kajian terhadap sampel tisu melalui pemerhatian di bawah mikroskop kerana dia akan perhatikan sel-sel yang sangat seni. Okay. Jika tuan-tuan sedari, untuk seorang pesakit disahkan mempunyai kanser payudara, dia melibatkan ramai pakar dan memerlukan pemerhatian dengan teliti. Baiklah, jutaan terima kasih saya hulurkan kepada panelis kita yang pertama, Saudari Shanim, atas jawapan-jawapan kepada persoalan-persoalan yang diberikan bagi menambah pengetahuan para pendengar berkenaan topik kita. Juga bagi menjawab kekeliruan ataupun kemusykilan selama ini masyarakat berkenaan tanda-tanda dan juga langkah-langkah yang diambil sekiranya seseorang itu disyaki mendapat kanser payudara. Kini saya ingin bertanya pula beberapa soalan kepada panelis kita yang kedua, Saudari Nur Atikah. Soalannya berbunyi, sekiranya seseorang itu telah pun didiagnos menghidap kanser payudara, apakah yang akan dihadapi oleh pesakit-pesakit ini? Adakah ia bermakna is the end of the world ataupun hakikatnya masih ada harapan buat mereka sekiranya mereka menjalani rawatan-rawatan yang tertentu? Silakan. Terima kasih saudara moderator atas soalan yang cukup menarik dan saya kira ramai penonton ataupun pendengar yang ingin mengetahui jawapan tersebut.
Jadi sebagai permulaannya, benar seperti yang moderator katakan, bagaimana sekiranya telah didiagnos. Jadi kalau sebelum ini panel Saudari Syanin telah menceritakan bagaimana cara untuk mendiagnos ataupun kita kata mengesahkan seseorang itu mendapat kanser, iaitu 3 tadilah ataupun 3 serangkai kan, iaitu kita ada pemeriksaan klinikal, pemeriksaan pengimejan, iaitu kita buat mammogram ataupun ultrasound, dan yang ketiga pemeriksaan makmal, iaitu kita ambil sampel tissue biopsi. Baiklah, katakan ketiga-tiga langkah ini kita telah laksanakan dan seseorang pesakit itu telah disahkan untuk mendapat kanser payudara. Jadi langkah seterusnya adalah doktor akan menjalankan pemeriksaan CT scan. CT scan di bahagian dada, di bahagian abdomen dan juga di bahagian pelvis. Dan kenapa CT scan ni adalah penting? Kerana kita ingin mengetahui tahap ataupun stage kanser payudara tersebut. Dan penonton harus tahu bahawa apabila kita katakan kanser, bukannya hanya kita katakan A sahaja, tetapi tidak, dia ada A, B, C dan D. Dalam kes ini, kanser payudara kita ada tahap kosong, 1, 2, 3 dan 4. Dan rawatan untuk setiap tahap ini adalah berbeza. Baiklah, kita dah masuk kepada bahagian rawatan. Jadi berkaitan dengan rawatan kanser payudara ini melibatkan empat elemen lah. Yang pertama ialah pembedahan. Okay. Bercakap mengenai pembedahan ini kebanyakan wanita mereka beranggapan bahawa apabila ada kanser payudara maka akan dibedah, maksudnya akan dibuang seluruh payudara. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya tidak, kerana itu bergantung kepada kes pesakit. Bila kita bercakap mengenai pembedahan, seperti yang tertera di paparan, kita ada pembedahan yang hanya membuang keturunan sahaja, iaitu kita buang sebahagian tisu kanser dan juga di sekelilingnya tisu yang normal, ataupun boleh jadi kita buat pembedahan yang memerlukan pesakit itu dibuang seluruh kanser payudara atau kita panggil sebagai mastectomy. Dan selain pembedahan, yang kedua kita ada kemoterapi, yang ketiga kita ada radioterapi dan yang keempat ialah terapi sasaran. Okay, baiklah, rawatan-rawatan ini harus diingat. Kita akan beri tidak semestinya empat-empat rawatan ni setiap pesakit perlu melalui, tetapi boleh jadi satu ataupun kita kombinasi satu rawatan dengan rawatan yang lain mengikut kes pesakit yang tertentu. Dan rawatan ini adalah berdasarkan kepada 3 faktor, iaitu yang pertama jenis kanser dan juga status reseptor kanser yang kita dapati daripada hasil kita ambil biopsi tadilah. Yang kedua ialah tahap kanser yang kita peroleh daripada hasil CT scan yang kita buat. Dan yang ketiga bergantung kepada status kesihatan pesakit. Dan sepanjang kira-kira 4 tahun lah ya saya belajar di USM ini, melalui pemerhatian saya apa yang diamalkan di Bestari USM ini, semasa sesi kaunseling pesakit dan juga doktor di Bestari, suami dan juga ahli keluarga akan turut serta dalam sesi kaunseling tersebut. Untuk kita kata doktor akan beri penerangan yang lengkap terhadap rawatan yang akan dijalankan terhadap penyakit tersebut. Dalam aspek yang lain, kita dapat lihat bahawa sebenarnya apabila pesakit tu mengetahui bahawa dia mendapat kanser payudara, sudah pasti akan ada tekanan emosi kan dan sebagainya. Jadi melalui kaedah ini sebenarnya ahli keluarga akan lebih faham keadaan pesakit tersebut dan mampu untuk memberikan sokongan moral kepada pesakit. Okey. Dan juga seperti yang saya maklumkan tadi, apa-apa pun sekiranya anda mempunyai sebarang gejala, segeralah berjumpa dengan doktor kerana saya pasti di Bestari juga kita menyediakan rawatan ataupun sesi kaunseling yang terbaik untuk pesakit-pesakit. Baik, terima kasih. Saudari, sebagaimana yang diterangkan sebentar tadi, rawatan adalah berdasarkan tahap-tahap yang tertentu, betul? Jadi, saudari bolehkah terangkan sedikit mengenai tahap yang menentukan kaedah rawatan kanser kepada pesakit ini? Baiklah, terima kasih saudara moderator. Saya kira soalan ini lanjutanlah kepada jawapan yang saya berikan tadi. Seperti saya katakan, kanser payudara ini bukan hanya ada satu tahap saja, tapi kita ada tahap 0, 1, 2, 3 dan 4. Jadi kita pergi satu persatu lah. Okey, secara ringkasnya, kanser payudara ini kita dapat bahagikan kepada 3 peringkat. Okey, yang pertama
ada peringkat awal. Yang kedua, kita ada peringkat rebakkan setempat. Dan yang ketiga, kita ada peringkat lanjut ataupun metastatik. Jadi saya akan huraikan satu persatu. Baiklah, yang pertama peringkat awal di mana kanser payudara tersebut berada pada tahap kosong, 1 dan juga 2. Okey, tahap kosong ni bagaimana? Tahap kosong ni kita panggil dia karsinoma in situ. In situ maksudnya kanser tu hanya ada di dalam sel ductus sahaja ataupun sel lobus dan dia tidak keluar lagi dari sekatan membran tersebut. Kalau tahap 1 pula, kanser tu dah keluar dari sekatan membran tapi saiznya masih kecil, iaitu kira-kira 1 hingga 2 cm sahaja. Manakala tahap 2 ialah kanser yang lebih besar saiznya, kira-kira 2 hingga 5 cm. Dan kanser ni juga dia dah merebak ke nodus limfa di mana? Di bahagian ketiak. Jadi kalau kanser pada peringkat awal ni, tahap kosong, 1 dan 2 hanya memerlukan pembedahan kecil. Pembedahan kecil itu apa? Maksudnya kita akan buang tisu kanser dengan tisu normal di sekelilingnya sebab kita nak pastikan tak ada lagi sel kanser yang tertinggal. Dan inilah yang saya sebut sebentar tadi, kita hanya buang ketulan kanser sahajalah atau dalam bahasa perubatannya kita panggil sebagai white local excision. Okey, namun sekiranya pesakit tu lewat untuk mendapatkan rawatan dan telah memasuki peringkat yang lebih lanjut atau lebih tinggilah, jadi rawatannya mungkin berbeza. Okey, tadi saya dah terangkan mengenai peringkat awal. Sekarang peringkat yang kedua atau iaitu peringkat setempat atau kita namakan sebagai locally advanced breast cancer. Okey, ini adalah peringkat pada tahap ketiga lah. Ketiga maksudnya ketumbuhan tu dah melebihi 5 cm dan sel kanser tersebut telah menyebabkan ada bengkak di bahagian nodus limfa di ketiak. Namun belum ada lagi kita kata penularan ataupun kanser tu bergerak ke organ-organ dalam badan yang lain. Itu tahap ketiga. Dan tahap yang terakhir sekali iaitu tahap yang keempat di mana sudah ada kanser sel kanser payudara ni di organ-organ lain. Contohnya kat bahagian hati, paru-paru, tulang ataupun otak. Okay, jadi untuk tahap 3 dan juga tahap 4 ini, selalunya rawatan kita akan mulakan dengan kemoterapi. Jadi kenapa kita nak bagi kemoterapi ni? Sebab kajian menunjukkan kalau kita bagi kemoterapi kepada pesakit sebelum kita buat pembedahan, sebenarnya risiko untuk pesakit dapat semula kanser ni adalah lebih rendah. Dan juga kita boleh panjangkan lagi lah tempoh riwayat pesakit tersebut. Jadi selepas kita dah buat kemoterapi, langkah seterusnya ialah pembedahan. Kebanyakan pesakit yang datang pada tahap 3 dan 4 ni, pembedahannya adalah mastektomi. Mastektomi ni ialah kita buang keseluruhan bahagian payudara yang terlibat lah, sama ada di bahagian kanan, kita buang kanan, kalau kiri, kita buang di bahagian kiri. Dan selain pada payudara, kita juga akan buang lemak di bahagian ketiak juga sebab kita nak kurangkan, kita tak nak bagi kanser tu berulang dan supaya penyakit tu jadi kurang agresif lah. Jadi kalau dalam bahasa perubatannya kita panggil kaedah ni sebagai mastectomy and axillary dissection. Dan selepas dah selesai pembedahan, langkah seterusnya kita akan beri radioterapi lah. Okay, radioterapi ni selalunya kita beri sebagai rawatan susulan selepas pembedahan dan kemo sebab kita nak matikan sel-sel kanser yang mungkin masih aktif lagi. Maksudnya belum cukup mati lagi sewaktu pembedahan itu. Jadi kalau saya rumuskan tu, kalau tahap 3 dan 4 ini kita bermula dengan kemoterapi, kemudian pembedahan dan seterusnya ialah radioterapi. Dan yang terakhir sekali ada juga sebenarnya rawatan yang kita berdasarkan status reseptor pesakit. Maksudnya apa? Katakan kalau pesakit tersebut mempunyai hormon estrogen ataupun progesteron yang aktif atau positif, mereka ni kita akan bagi ubat anti hormon. Untuk kita nak kata kita nak melawan pertumbuhan kanser tersebut lah. Dan kalau pesakit ni tergolong dalam golongan mereka yang positif HER2, kita ada HER2, jadi mereka ni kita akan bagi ubat lain lah, kita panggil sebagai terapi sasaran. Saudari,
Kami boleh dikatakan sedikit sebanyak sudah fahamlah mengenai reseptor hormon seperti estrogen dan juga progesteron yang ada dalam badan wanita. Tapi apakah pula reseptor HER2 yang disebutkan sebentar tadi? Bolehkah saudari terangkan sedikit mengenai reseptor HER2 itu? Boleh, sudah pasti saudari ya. Okey, HER2 ni apa? Okey, reseptor HER2 ni ialah sejenis protein ya. Protein yang ada di permukaan sel. Fungsi HER2 ni adalah untuk pertumbuhan sel. Maksudnya kita nak bagi sel tu berkembang dan tumbuh dengan banyak lah. Okey, dan kita nak banyakkan sel tu. Tapi kita tahu kalau sel kanser ni adalah sesuatu yang jahat lah. Kita panggil sesuatu yang jahat. Tapi sekiranya pesakit tu ada positif HER2, dan protein ni kita hasilkan dalam kuantiti yang sangat tinggi. Jadi sudah pasti dia akan kita mempengaruhi pertumbuhan sel-sel kanser. Jadi sel-sel kanser ni akan berkembang, akan tumbuh dengan lebih cepat dan lebih agresif lagi. Dan satu daripada 5 pesakit kanser payudara dikenal pasti mereka ni ada reseptor HER2 positif. Lalu mereka memerlukan rawatan terapi sasaran lah untuk kita kata nak melawan balik reseptor ini. Dan kalau saya boleh simpulkan lah ya, macam kita lihat kanser payudara ni adalah sesuatu yang sangat kompleks. Maksudnya bukanlah apabila kita katakan kanser jadi kita beri ubat ni. Tidak. Tetapi ia bergantung kepada kes pesakit. Sebab itulah banyak kali diulang oleh panel-panel yang lain juga. Sekiranya ada simptom, ada gejala tidak pasti, segera berjumpa dengan doktor kerana perbincangan dengan doktor itu perlu untuk memberikan rawatan terbaik kepada pesakit. Baik, saudari izinkan saya untuk bertanyakan soalan yang seterusnya. Jadi saudari sebentar tadi menyebut antara rawatan yang disediakan adalah melibatkan pembedahan, kemoterapi dan radioterapi dan sebagainya lah. Namun kita juga maklum bahawa tidak semua pesakit adalah bersetuju untuk mereka dibedah. Jadi bolehkah saudari terangkan sedikit tentang isu ini? Bolehkah seseorang itu untuk tidak bersetuju dibedah? Silakan. Okay, baiklah. Terima kasih ya saudari moderator. Kerana kalau saya sendiri bukan sebagai pelajar perubatan, jadi mungkin saya juga kita kata toksik lah nak bedah-bedah ni kan, sebab saya pun takut. Tetapi setelah saya kira belajar dan mengetahui tentang penyakit ini, maka saya lebih faham kenapa rawatan ini disediakan. Tetapi secara konsepnya, kalau kita nak cakap bidang kedoktoran ni lah kan, kita berasaskan etika dan juga undang-undang. Maksudnya tak ada seorang pun pesakit yang kita akan bagi rawatan tanpa kerelaan pesakit tu. Ini kalau pasien tu toksik, jadi tak apalah, kita tak bagilah dekat pesakit tu. Dan begitu jugalah dengan pembedahan ni. Jadi tapi harus diingatlah, pesakit kena ingat bahawa setiap doktor pasti ingin memberikan rawatan yang terbaik kepada pesakit mereka berdasarkan apa yang mereka telah belajar lah, ilmu-ilmu yang dipelajari semua tu. Dan kita bimbang sebenarnya kalau lambat ya, kalau kanser payudara ni tak dibedah, dia akan merebak ke organ-organ yang lain. Dan harapan untuk sembuh tu akan menjadi lebih tipis. Okay? Jadi saya sendiri sebagai pelajar perubatan, saya pernah mengikutilah beberapa sesi penerangan doktor pakar kepada orang awam lah. Pada ketika itu kita ada kempen kesedaran kanser payudara. Dan apa yang saya dapat daripada kita kata ucapan atau sesi ceramah doktor tersebut, berdepan dengan kanser payudara ni seolah-olah kita berebut dengan masa. Maksudnya siapa yang lebih cepat? Kita yang lebih cepat ataupun kanser tersebut yang lebih cepat? Maka kalau kita lambat walaupun sesaat ke seminit, kita lambat sikit saja, peluang untuk merawat pesakit tu sepenuhnya kita akan hilang. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab anda bayangkan setiap saat kita bernafas, setiap saat kita bernyawa dan setiap saat juga darah tu akan beredar dalam badan kita dan sel-sel kanser ini boleh menjalani proses metastasis. Metastasis lah maksudnya daripada kanser di payudara sahaja. Kemudian ia merebak ke organ-organ yang lain. Apabila ia dah sampai ke bahagian hati, paru-paru, tulang belakang ataupun otak, jadi ia akan menyebabkan gejala yang lebih teruk kepada pesakit. Dan sekiranya perkara ini berlaku, harus diingat tidak banyak pilihan rawatan yang kita mampu berikan untuk pesakit. Saudari, izinkan saya untuk bertanya dengan lebih mendalam. Apakah yang dimaksudkan dengan gejala teruk itu?
boleh sedikit terangkan tentang gejala-gejala kepada para penonton kita? Boleh. Sudah pasti saudari moderator ya. Okey, bila kita katakan teruk, maksudnya teruk itu sesuatu yang negatif lah. Okey. Jadi gejala teruk ini ialah gejala yang dalam bahasa perubatan kita panggil sebagai advanced breast cancer lah atau tahap yang lanjut. Dan gejala ini selalunya kita akan dapati dalam pesakit yang berada di tahap 4 dan ia bergantung kepada organ-organ yang terlibat. Okey, misalnya katakan kanser tersebut bermula di bahagian payudara kemudian merebak ke bahagian hati. Hati itu dalam bahasa Inggeris kita panggil liver lah. Jadi apabila dia bergerak ke bahagian hati, ia menyebabkan kegagalan fungsi hati. Okey, jadi kita mesti akan fikir apa itu fungsi hati. Hati ni organ yang sangat penting dalam badan. Kerana apa antaranya? Ia akan untuk buang toksin dalam badan, untuk hasilkan protein, untuk proses pencernaan dan sebagainya lah. Makna kata semua fungsi penting tu adalah tanggungjawab hati. Jadi kalau ada kegagalan hati, maka pesakit tu boleh mengalami gejala seperti contohnya kita nampak bawah mata dia ni, mata dia menjadi kuning ataupun kita panggil jaundice lah, ataupun boleh ada air berkumpul dalam perut jadi nampak perut tu buncit je. Dan mungkin pesakit tu kita nampak macam tak sihat je kan. Sebab apa? Sebab tadi hati untuk buang toksin dalam badan. Jadi semakin kurang fungsi tersebut, jadi pesakit tu pun mungkin letih yang melampau sebab kurang tenaga dan sebagainya lah. Okey, yang kedua, kalau kanser tersebut dari payudara kemudian ia merebak ke bahagian paru-paru pula. Okey, boleh menyebabkan adanya air di lapisan pleura. Kita panggil pleural effusion lah. Okey, jadi bila ada air kat lapisan pleura tu, bayangkan kita akan bernafas, kita sedut oksigen dan kita akan buang karbon dioksida. Tapi sekarang ada benda lain di bahagian lapisan pleura paru-paru kita ni. Jadi menyebabkan paru-paru itu tak dapat mengembang dengan comel lah kita kata. Dan pesakit ni apa akan jadi? Dia akan jadi sesak nafas. Sebab apa? Sebab susah untuk pesakit tu bernafas. Dan mungkin juga pesakit tu sampaikan dia tak boleh tidur dalam keadaan baring. Jadi dia kena tidur dalam keadaan duduk supaya paru-paru tu boleh kita kata pump oksigen dengan lebih efisien lah. Dan yang terakhir boleh jadi juga kanser tu daripada kanser payudara ia merebak ke bahagian tulang. Selalunya di bahagian tulang belakang lah. Dan apabila jadi begini boleh menyebabkan pesakit jadi lumpuh. Seterusnya pesakit ni tak mampu bergerak. Baik, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nur Atikah atas penerangan yang diberikan. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan yang begitu jelas ya tentang langkah-langkah yang diambil terhadap pesakit parah payudara, gejala-gejala terhadap komplikasinya serta kaedah-kaedah rawatan yang disediakan. Buat makluman hadirin sekalian, kita sudah pun menghampiri penghujung sesi kita pada hari ini. Jadi ingin saya bertanyakan soalan yang terakhir kepada ahli panel kita yang ketiga iaitu saudari Alia Najwa. Baik saudari Alia, sebentar tadi saudari Atikah sudah pun memberi pencerahan tentang rawatan-rawatan yang diberikan seperti pembedahan, kemoterapi dan sebagainya. Kini sudikah saudari untuk terangkan kepada kami semua selain daripada rawatan yang disebut, adakah terdapat cara-cara alternatif untuk merawat kanser payudara ini? Silakan saudari. Baiklah, terima kasih saudari moderator. Okey, rawatan alternatif ya. Sebenarnya, rawatan alternatif ni bukanlah bermaksud rawatan selain daripada rawatan standard ataupun rawatan yang disediakan di hospital lah. Sebenarnya, rawatan alternatif ni juga dikenali sebagai complementary medicine. Maksudnya apa? Maksudnya rawatan yang seiring dengan rawatan kanser. Rawatan complementary ini kita boleh jadi termasuklah acupuncture, rawatan herba dan juga perawatan Islam. Jadi semua rawatan ini sebenarnya boleh diberikan seiring dengan rawatan kanser untuk meningkatkan lagi keupayaan penyembuhan pesakit. Yang menjadi masalah kat sini ialah apabila seseorang itu dia mencari rawatan, mencari jalan lain selain daripada perubatan moden ini ataupun perubatan standard ini, mereka terus berhenti daripada mendapatkan rawatan tersebut dan hanya pergi kepada rawatan alternatif itu sahaja. Jadi ini sebenarnya menyebabkan kanser ini berpeluang untuk berkembang dan juga merebak.
Okey, ada juga saya pernah dengar lah kisah-kisah ataupun khabar-khabar angin yang mengatakan bahawa terdapat bomoh mahir yang mengubati penyakit kanser yang sudah pun berada pada tahap 4. Jadi sebenarnya benda ni salah lah. Kalau walaupun pesakit itu dia nak pergi berjumpa dengan bomoh, tapi dia tidak boleh meninggalkan rawatan moden kita ni, rawatan standard yang diberikan. Kerana rawatan standard yang telah pun yang kita sediakan di hospital ini sebenarnya berdasarkan banyak sangat kajian dan sudah terbukti berkesan. Maka disebabkan itulah ia dipraktikkan oleh para doktor seluruh dunia. Okey, apa yang saya dengar terhadap bomoh tersebut ialah dia kata dia boleh merawatlah payudara yang sudah pun mengeluarkan nanah. Jadi sekiranya payudara itu sudah pun mengeluarkan nanah, kita boleh katakan kemungkinan payudara itu sudah mengalami kanser tahap 4 tau. Okey, jadi dan kemungkinan juga ia boleh jadi nanah payudara yang biasa ataupun breast abscess. Jadi kita tak tahu. Sekiranya pesakit itu tidak hadir ke hospital, maka para doktor tak boleh nak buat apa-apa. Kita tak boleh nak periksa sama ada itu adalah kanser ataupun tidak. Dan sebenarnya nanah-nanah itu adalah disebabkan oleh kuman yang ada dalam badan kita. Jadi kiranya macam kuman tu dia dah merebak apa semua dah. Jadi kalau dia dah merebak ke organ-organ lain macam yang panelis kita yang kedua tadi ceritakan, maka itu dah kira tahap lanjut lah, dah bahaya. Jadi sebenarnya kan kalau yang nanah payudara yang biasa yang bukan kanser ini dia akan sembuh dengan sendirinya dan tidak memerlukan rawatan lanjut ataupun pembedahan seperti kemoterapi, dan sebab itulah kita memang mengesyorkan para pesakit untuk hadir ke hospital dulu supaya kita dapat melihat apakah itu sebenarnya, apa yang menyebabkan nanah itu, adakah itu kanser ataupun hanya nanah biasa. Okey, di sini saya ingin berkongsikan sedikit statistik lah yang menunjukkan riwayat pesakit berdasarkan tahap. Okey, cuba kalau kita lihat bila pesakit itu sudah pun mencapai tahap 3, di mana kansernya sudah pun membesar, kadar untuk hidup sepanjang 5 tahun itu akan jatuh mendadak kepada 72% sahaja. Jadi apatah lagi jika pesakit itu sudah pun berada di tahap 4, di mana hanya 28 sahaja yang mampu bertahan selama 5 tahun. Jadi kita nampak perbezaan daripada 72% itu 72% pada tahap 3, tapi bila dah masuk tahap 4 terus jatuh kepada 28%. Sangat tipis diorang punya apa nama sangat tipislah harapan mereka untuk hidup lebih lama kan. Jadi statistik ini juga sebenarnya sangat jelas menunjukkan jika kanser ini dapat dikesan dan juga diambil tindakan pada tahap yang lebih awal, seseorang itu mampu untuk mencapai kesembuhan dan juga bebas daripada kanser. Okey, di situ dipaparkan statistik yang saya beritahu sebentar tadi. Okey, jadi sebenarnya kan inilah hakikat penyakit kanser payudara. Semakin lambat ia dikesan dan juga diubati, harapan untuk sembuh juga akan menjadi semakin tipis dan riwayat hidup pesakit juga akan dianggarkan menjadi lebih pendek. Jadi kita tak naklah benda ni berlaku. Kita kalau boleh kita nak cegah awal-awal, kita nak rawat awal-awal. Pada peringkat awal lagi tu kita nak rawat. Supaya apa? Supaya kita dapat bukanlah kita nak kata kita ni boleh memanjangkan umur, tidak. Tapi kita mestilah berusaha. Betul, ramai yang kata ajal dan maut itu di tangan Tuhan. Tapi bukanlah maksud kita hanya perlu menunggu sahaja. Tetapi kita juga perlu ikhtiar. Betul? Kita perlu ikhtiar sebelum kita menyerah diri lah orang kata. Jadi disebabkan itulah saya menyuruhlah semua yang hadir pada forum hari ini untuk sama-sama menyebarkan ilmu yang telah pun disampaikan oleh ketiga-tiga panelis kita ni, termasuk diri saya sendiri, untuk menyebarkan ilmu ini kepada sesiapa sahaja yang kita kenal, adik-beradik, saudara mara, rakan-rakan, ibu, ayah, nenek. Ceritakan semua ilmu ini supaya masing-masing akan mendapat manfaat dan juga kebaikan daripada forum ini, insya-Allah. InsyaAllah. Hadirin sekalian, sedar tidak sedar, rupanya sudah lebih kurang 1 jam ya kita bersiaran. Terasa masih tidak cukup sebenarnya untuk kita berbincang mengenai kanser payudara ini. Saya percaya sebenarnya masih banyak info yang ingin disampaikan oleh semua ahli panel kita. Namun masa tidak mengizinkan. Baiklah, sebelum mengakhiri forum kita hari ini, saya ingin memberi peluang kepada semua panelis kita untuk menyimpulkan ataupun memberi kata-kata akhir lah kepada semua penonton. Mungkin kita akan mulakan dengan panelis kita yang pertama. Silakan Saudari Shanim.
Okey, terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya faham mungkin simptom dan tanda-tanda yang kami bincangkan di sini seolah-olah menggerunkan. Percayalah, sebenarnya kami bukan bertujuan untuk menakutkan. Sepanjang pengalaman saya sebagai pelajar perubatan, secara peribadi saya amat bersimpati bila melihat seorang wanita yang masih muda dan terlantar di hospital berbulan-bulan lamanya kerana mengalami gejala kanser tahap 4. Ada yang terpaksa memakai oksigen, ada yang terpaksa diberikan ubat morfin untuk menahan sakit. Jadi, majoriti tidak dapat bergerak ke mana-mana kerana terlalu lemah. Andai boleh dipusingkan waktu, mungkin jika pesakit-pesakit ini dapat rawatan yang lebih awal, penderitaan yang sedemikian dapat dielakkan. Jadi saya dan rakan-rakan di sini menyeru wanita untuk jangan berfikir panjang jika merasa ada sesuatu yang tidak kena pada payudara untuk terus tampil mendapatkan rawatan dengan segera. Baik, terima kasih Saudari Shani. Seterusnya panelis kita yang kedua, silakan. Baiklah, pada tahun 2013, kita telah digemparkan dengan seorang pelakon Hollywood ya, iaitu Angelina Jolie, yang mana beliau mempunyai jin berakawan dan pada ketika itu beliau mengambil keputusan untuk membuang kedua-dua payudara beliau. Dan itu sebenarnya hanyalah satu daripada beribu-ribu lagi cerita yang kita tidak tahu mengenai pesakit yang mengidap kanser payudara ini. Dan saya juga bersetuju ya dengan apa yang panel pertama tadi katakan dan suka saya bercerita sedikit lah ya ketika saya di tahun 3 ya, dan saya ada pernah mengambil riwayat seorang pesakit kanser payudara ini yang pada ketika itu dimasukkan ke ward untuk pembedahan. Dan bayangkan beliau menunggu sehingga 1 tahun ataupun kita kata 12 bulan atau 365 hari untuk mengambil keputusan untuk tampil ke hospital. Walaupun dikatakan banyaklah sebenarnya info mengenai kanser payudara ada di sana di sini, kempen kesedaran, forum, program dan sebagainya, tapi beliau berasa malu untuk diperiksa dan takut untuk pembedahan. Tapi akhirnya pesakit ini diakur ya apabila kanser tu dia telah membengkak dan bayangkan dia menjadi ulcer yang berdarah. Ketika itu barulah pesakit ini sedar bahawa sebenarnya di hospital ini ramai doktor-doktor wanita yang boleh merawat pesakit-pesakit wanita. Jadi kesimpulan dari saya adalah puan-puan semua jangan malu kerana hak puan-puan untuk mendapatkan rawatan itu yang terbaik sentiasa ada. Hargailah nyawa anda dan mencegah lebih baik daripada mengubati. Terima kasih. Terima kasih. Dan panelis kita yang ketiga, silakan. Okey, baiklah. Sebagai panelis yang terakhir lah kan, tak banyaklah saya nak cakap apa-apa. Cuma saya punya harapan ialah supaya penyampaian yang kami berikan ini dapat memberikan impak yang maksimal lah kepada semua lapisan masyarakat. Kerana apa? Kerana kesihatan kita, kesihatan keluarga kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita, semuanya adalah tanggungjawab kita bersama. Begitu jugalah dengan nenek kita apa semua. Jadi sesiapa sahajalah, tolonglah sampaikan ilmu yang kami berikan sepanjang forum ini. Berilah nasihat yang betul dan yang terbaik. Dan sekiranya ada mana-mana adik-beradik ataupun saudara mara ataupun jiran-jiran yang mempunyai masalah payudara ini, jadi macam berilah nasihat kepada mereka supaya mereka terus tampil dengan keadaan yang segera ke klinik dan juga hospital berkaitan untuk mereka mendapatkan pemeriksaan dan juga rawatan yang lebih lanjut. Akhir kata, kesan sebelum kesal. Marilah kita sama-sama perangi musuh wanita yang utama ini iaitu kanser payudara. Jadi, saya mewakili rakan-rakan panelis mengucapkan jutaan terima kasih dan juga meminta maaf jika terdapat sebarang salah dan silap sepanjang tempoh kami bersiaran ini. Sehingga kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum. Baik, nampaknya kita sudah pun betul-betul tiba di penghujung sesi ya. Akhir kata ingin saya mengucapkan ucapan terima kasihlah kepada semua ahli panel kita kerana sudi untuk mencurahkan segala maklumat dan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Harapan saya dan kami semua agar sesi forum kita pada hari ini dapat melahirkan masyarakat yang lebih peka dan cakna akan isu kanser payudara, selanjutnya dapat membantu menyelamatkan komuniti kita daripada musuh wanita ini. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas. Kalau berkayuh dah sampai ke pulau. Kalau mendaki dah sampai ke puncak kita.
dah sampai ke penghujung bicara. Saya sekali lagi mewakili semua ahli panel mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir pada sesi forum kita hari ini. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai, segala kebaikan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan keburukan juga daripada Allah, tetapi disandarkan kepada saya. Sekian, Assalamualaikum.